Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, Alhamdulillah berjumpa lagi dengan kelas Cikgu Ridwan pada hari ini. Cikgu teruskan pengajaran Cikgu pada hari ini dalam topik yang kelima, iaitu elektronik. Masih lagi dalam fizik tingkatan 5, KSSM. Okey, yang Cikgu nak kongsi pada kamu pada hari ini adalah subtopik 5.1 berkaitan dengan elektron. Okey. So apa yang kita nak capai pada hari ini adalah apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, seperti yang tertera pada skrin kamu itu, yang pertama kita nak terangkan apa yang dimasukkan dengan pancaran termion, daripada mana asalnya dan bagaimana ianya berlaku, dan apa pula yang dimasukkan dengan sinar katod. Kemudian murid boleh menerangkan kesan sinar katod di bawah pengaruh medan elektrik dan juga medan magnet. Kamu telah belajar sebelum ini dan kamu telah kenal sebelum ini apa yang dimasukkan dengan medan magnet dan medan elektrik di bawah tajuk elektromagnet. Kemudian kamu boleh menentukan hal laju elektron dalam tiub sinar katod menggunakan formula yang akan kamu pelajari sebentar lagi. Okey, pancaran termion. Sebenarnya apakah sebenarnya pancaran termion, dan bab elektronik ini agak sukar sebenarnya untuk pelajar memahami sebab ianya tiada langsung berkaitan dalam kehidupan kita secara realiti. Pelajar kena melihat sumber-sumber seperti YouTube ataupun video-video lain untuk memahami berkaitan dengan elektronik. So, sebenarnya pancaran termion dekat sini adalah proses pembebasan. Yang penting keyword dia adalah pembebasan elektron. Kamu pun dah faham apa maksud elektron sebab tu kita belajar elektrik sebelum ni. Dari satu permukaan logam yang dipanaskan. Satu permukaan logam yang dipanaskan. Okey, so kita lihat dekat gambar rajah ini. Ini merupakan satu radas yang digunakan untuk mengkaji pancaran termion. Terdiri daripada satu bekalan kuasa 6 volt. Yang ada satu lagi VLT, voltan lampau tinggi. Nanti kamu akan nampak selepas ini. Ada satu tiub kaca di mana dalam keadaannya vakum di sini. Aliran elektron di sini vakum. Ada kawasan anode iaitu positif dan katod. Satu lagi iaitu negatif. Katod negatif, anode positif. Jadi sebenarnya semua bahan logam mengandungi elektron yang sebenarnya bergerak bebas, tetapi tidak dibenarkan keluar dari permukaan. Dalam erti kata lain, konduktor lah. Semua bahan logam adalah konduktor yang menyebabkan di mana elektron ni menyebabkan ianya boleh mengalirkan arus elektrik. So, kesan daripada logam yang dipanaskan pada suhu tertentu, dan sudah pastilah suhu itu yang tinggi, maka elektron ini akan mempunyai tenaga kinetik yang cukup bagi membolehkan ianya terbebas ke permukaan. Maksudnya terkeluar dari permukaan logam tersebut. So, ini ada sedikit fakta. Sebenarnya ada 3. Nanti lepas ni kamu akan jumpa berkaitan dengan kadar pancaran termion yang bertambah apabila kita naikkan suhu filamen. Ini filamen. Ini adalah filamen. Kita naikkan suhu filamen dan kita tingkatkan luas permukaan logam yang kita uji. Okey, ini secara ringkas lah. Jadi, untuk aktiviti 5.10 di dalam buku teks aktiviti dalam buku teks 5.10, betul lah. Pada muka surat 174, cikgu sediakan satu video untuk kamu faham. Kita bermula dengan mengenali proses pancaran termion. Permukaan sesuatu logam mempunyai banyak elektron-elektron yang bebas. Pada suhu bilik, elektron-elektron ini terikat pada logam kerana tidak mempunyai tenaga kinetik yang mencukupi untuk membebaskan diri. Apabila logam itu dipanaskan pada suhu yang tinggi, elektron-elektron ini mendapat tenaga kinetik yang mencukupi
dan mampu membebaskan diri dari permukaan logam. Proses ini dikenali sebagai pancaran termion. Faktor-faktor yang mempengaruhi pancaran termion adalah A. Suhu logam, B. Luas permukaan logam dan C. Jenis logam. Logam yang amat sesuai adalah tungsten, barium oksida dan strontium oksida. Proses pancaran termion ini dapat dipercepatkan apabila logam atau filamen dipanaskan dalam tiub vakum. Tiub vakum ialah suatu tiub kaca yang divakumkan dengan satu elektrod positif iaitu anod dan satu elektrod negatif iaitu katod. Filamen yang bertindak sebagai katod hanya akan dipanaskan dengan beza keupayaan 6 volt bagi menghasilkan pancaran termion. Pancaran ini menumpu sebagai suatu alur elektron yang halus selepas melalui lubang halus dalam silinder anod. Alur elektron ini dikenali sebagai sinar katod. Apabila sinar katod menghentam skrin pendar fluor, tumpuk cahaya terhasil disebabkan tenaga kinetik elektron bertukar kepada tenaga cahaya. Okey. Kita bermula dengan Okey, kamu dah lihat video yang cukup membantu bagaimanakah pancaran termion itu terhasil. Jadi soalan dalam buku teks tu ada satu soalan. Bolehkah elektron bergerak melalui vakum tanpa konduktor? Sebenarnya boleh. Di mana dalam tiub kaca yang telah divakumkan tadi, dalam video tu kamu telah nampak di mana elektron-elektron dapat memecut ke anod tanpa berlanggar dengan molekul-molekul udara sebab ruang tersebut divakumkan. Maka tiada kehilangan tenaga dan elektron bergerak dengan lebih laju, iaitu dengan hal laju maksimum lah. So alur elektron yang berkelajuan tinggi ini dikenali sebagai sinar katod. Jadi objektif kita yang pertama tercapailah. Apa yang dimaksudkan dengan pancaran termion dan apakah yang dimaksudkan dengan sinar katod. So dekat sini ada satu info. Ada dua info di sini. Yang pertama, kita lihat dekat sini graf. Graf menunjukkan arus melawan voltan bagi diod termion. So hal ini menunjukkan bahawa diod termion adalah komponen bukan ohm. Kalau kita tengok dekat sini, kita nampak dia bermula daripada sini warna merah dan ianya melengkung. Kalau ianya merupakan konduktor ohm, dia akan melakar garis lurus lah. Dia akan menyurih garis lurus seperti ini. Cikgu lukiskan sepatutnya begini. Sebab kalau ianya konduktor ohm, dia akan memberi satu garis lurus. Dan dalam video tadi kamu ada nampak bahan-bahan yang digunakan juga membantu faktor pancaran termion. So di sini ada dinyatakan, iaitu jika satu lapisan oksida logam seperti barium dan strontium oksida disalut ke atas permukaan logam katod. Logam katod di sini. Ini kawasan katod ni. Logam katod ini negatif sini, yang ini adalah positif. Jadi apa yang berlaku, suhu yang diperlukan untuk pembiasan elektron akan berkurang. Ini merupakan faktor tambahan lah. Dalam erti kata lain, dia seolah-olah seperti pemangkin yang membantu mempercepatkan pancaran elektron memecut ke anod, di mana yang kita tengok dekat sini adalah suhunya berkurang. Suhunya tidak tinggi apabila kita salutkan dengan barium oksida dan juga strontium oksida. So, dekat sini ada satu aktiviti juga dalam buku teks muka surat 176, di mana aktiviti penuh ini kamu boleh scan saja QR code ini. Kamu boleh scan di video saya ataupun dalam buku teks muka surat 176. So yang kita tengok dekat sini, ini merupakan satu radas yang kita panggil dia sebagai tiub pemesongan. Di mana susunan radas ini sebenarnya kita nak kaji kesan sinar katod. Tadi kita faham apa yang dimaksudkan dengan sinar katod. Sinar katod itu yang memecut selepas anod ni keluar lah.
di bawah pengaruh medan elektrik. Di bawah pengaruh medan elektrik, kerana di sini kita letakkan dengan faktor luar iaitu magnet lah. Magnet. So radah yang diperlukan adalah, kalau kamu tengok di sini, tiup pemesongan yang ini, bekalan kuasa 6 volt di sini, bekalan kuasa elektrik voltan lampau tinggi. Ini yang cikgu cakap tadi, voltan lampau tinggi, yang dikenakan pada anod dan juga S2 ini. Pada S2 ni lah yang menggunakan bekalan kuasa voltan lampau tinggi dan juga dawai penyambung. So kita tengok dekat sini, apakah dapatan daripada eksperimen ini. Okey, so dapatan ni kita nak bincangkan berkaitan dengan dapatan daripada aktiviti 5.2 lah, yang mengkaji kesan sinar katod di bawah pengaruh medan elektrik. So kita tengok dekat sini, keadaan switch S1 dan S2 ni apabila dihidupkan, maksudnya switch dibuka. So apa yang berlaku pada skrin, sebenarnya hanya ada satu surihan di sini. Dekat sini tak nampak ni, cikgu buat lah. Dia menghasilkan satu sinar katod yang bergerak secara lurus. Kemudian apabila S1, S2 dan S3, S3 tu di luar, di dalam vacuum itu ada satu S yang ketiga di sini. Ni adalah S yang S3. Okey, apa yang berlaku pada skrin pendaftar? Kita tengok dekat sini. Apabila yang bahagian atas ni positif, yang bawah negatif, maka sinar katod tadi akan terpesong ke bahagian yang positif. Maksudnya medan elektrik ni mempengaruhi sinar katod. Begitu juga kalau kutub ini diterbalikkan. Maksudnya kita katod yang sinar katod yang bercas negatif tadi akan terpesong ke kawasan positif iaitu anod. Itu kesan daripada aktiviti 5.2 di mana gerakannya adalah berbentuk laluan parabola iaitu melengkung. Okey. Kemudian kita lihat pula pada aktiviti yang sama sebenarnya, lebih kurang sama, iaitu 5.3 pada muka surat 177, tetapi kita nak kaji sinar katod di bawah kesan medan magnet. So kali ini alat yang kita gunakan adalah tiup palang Maltese. Tiup palang Maltese masih sama dibekalkan dengan 6 volt. So secara praktikalnya kamu boleh rujuk dalam QR yang cikgu sertakan ini, sebab kedua-dua eksperimen tadi sebenarnya di bawah demonstrasi guru, di bawah demonstrasi dan tunjuk ajar daripada guru, kerana adalah beberapa langkah berjaga-jaga yang perlu dititik beratkan semasa melaksanakan eksperimen atau uji kaji ini. So dekat sini perbezaannya adalah pada ruang vacuum ini terdapat satu palang Maltese, berbeza dengan tiup pemesongan tadi yang hanya terdapat grid pendaftar. So kesan daripada uji kaji ini apa yang kita dapati? Okey, apabila S1 dihidupkan, dalam tiup palang Maltese ni hanya terdapat dua switch sajalah. S1 di sini dan juga S2. So apabila S1 dihidupkan, apa yang berlaku? Cahaya dari filamen tungsten yang panas dihalang oleh objek legap ni, palang Maltese ini, untuk menghasilkan bayang-bayang cahaya yang bergerak secara lurus. Kita nampak bayang-bayang ni. Kita nampak bayang-bayang. Okey, pada skrin pendaftar. Kemudian kesan apabila S1 dan S2 dihidupkan bersama, so akan mendatangkan perbezaan lah pada skrin pendaftar, di mana dekat sini kita nampak yang pertama kesannya sinar katod bergerak secara lurus. Ini sudah pasti. Dan sinar katod juga menghasilkan kesan pendaftar. Kesan pendaftar ni bermaksud
dia menghasilkan kesan warna hijau di sekeliling bayang. Yang di atas ni tak ada. Yang di atas ni tak ada. Ini perbezaannya lah apabila S2 dihidupkan. Okey, ini menunjukkan sinar katod mempunyai momentum dan tenaga kinetik yang tinggi sebenarnya bagi membolehkan kesan pendaflor ini dihasilkan. Okey, untuk dapatan yang ketiga atau rumusan yang ketiga, S1 dan S2 dihidupkan dan magnet didekatkan pada tiub. Kita letakkan ke magnet yang berhampiran tiub seperti gambar rajah. Apa yang berlaku? Satu bayang-bayang akan dihasilkan oleh cahaya filamen tungsten yang panas. Terhasilnya satu bayang-bayang seperti yang kamu nampak ni, bayang-bayang. Dan bayang-bayang ini boleh dipesongkan apabila terdapat kesan magnet yang dilekatkan pada tiub. So maksudnya bayang-bayang ni akan dipesongkan. So arah pemesongan sinar katod boleh ditentukan oleh petua tangan kiri Fleming. FBI, F daya, B medan dan I arah arus. Arah arus mesti dari positif ke negatif. Terpulanglah mana kalau kita letak macam ni ke atas positif bawah negatif atau atas negatif bawah positif pun boleh. Yang penting kita gunakan hukum petua tangan kiri Fleming. Okey, dan objektif kita yang seterusnya adalah kita nak mengira ataupun hitung hal laju elektron dalam tiub sinar katod. Ni gambar rajah ringkas lah yang dipermudahkan. Okey, kita nampak dekat sini terhasil satu elektron yang akan memecut ke anod sebab elektron ni negatif. So apa yang kita nampak dekat sini, tenaga kupayan elektrik E pada elektron boleh ditentukan oleh formula ini. E sama dengan EV. Di mana E ni adalah cas elektron, E adalah cas elektron, V adalah beza keupayaan dan E adalah tenaga keupayaan elektrik. Ini formulanya lah untuk menghitung keupayaan elektrik dalam tiub sinar katod ini. So dengan cas elektrik ni nilainya adalah 1.6 kali 10 kuasa negatif 19 Coulomb. Okay, apabila bekalan kuasa voltan lampau tinggi dihidupkan, elektron akan ditarik ke anod. Sebab anod ni positif, elektron tadi negatif yang berkeupayaan positif. Oleh itu, tiada molekul udara dalam tiub vakum. Elektron akan memecut ke anod tanpa sebarang pelanggaran. Sebab dalam tiub tadi tidak ada molekul-molekul udara dan tiada kesan pelanggaran dengan molekul-molekul udara. So, elektron ini akan memecut dengan hal laju yang maksimum apabila tiba di anod. Menurut prinsip keabadian tenaga, apa prinsip keabadian tenaga? Tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan tetapi boleh berubah dari satu bentuk tenaga ke satu bentuk tenaga yang lain. So berdasarkan prinsip keabadian tenaga itu, kita akan dapati di sini keupayaan elektrik akan sama dengan tenaga kinetik maksimum yang dihasilkan oleh elektron yang bergetar tadi atau yang memecut tadi. So kita samakan EV sama dengan setengah MV kuasa 2 maksimum. So dekat sini dengan maklumat yang kamu nampak tadi, dengan penambahan bahawa M adalah GCM elektron, V maksimum adalah hal laju maksimum elektron, di mana terdapat juga penambahan baru di sini setelah kamu tahu cas satu elektron adalah 1.6 kali 10 kuasa negatif 19 Coulomb. GCM elektron pula adalah 9.11 kali 10 kuasa negatif 31. Okey. Kemudian untuk mengaplikasikan formula yang baru kita belajar ni, kita jawab satu soalan. Okey, berdasarkan gambar rajah ini, berdasarkan gambar rajah yang kamu nampak di sebelah kanan kamu ini, okey, beza keupayaan yang dibekalkan adalah 550 volt dan GCM elektron yang kita baru saja belajar tadi 9.11 kali 10 kuasa negatif 31, di mana cas elektron adalah 1.6 kali 10 kuasa negatif 19. Soalannya, berapakah tenaga keupayaan elektrik bagi elektron? So, kita gunakan formula ni tadilah EV yang awal tu. Kita dah tahu tenaga
keupayaan elektrik adalah bersamaan dengan EV. So, kita masukkan formulanya dengan betul. 1.6, kita masukkan nilai yang betul ke dalam formula. 1.6 kali 10 kuasa 19 kalikan dengan 550 volt. Kita akan dapat 8.8 kali 10 kuasa negatif 17 joule. Okey, mesti joule lah sebab kita nak tahu tenaga. Tenaga diukur dalam joule unit SI-nya. Soalan yang kedua, berapakah tenaga kinetik? So kita gunakan formula tadilah. Kita nampak berdasarkan konsep ataupun prinsip keabadian tenaga tadi, kita dapati dekat sini tenaga kinetiknya sama dengan tenaga keupayaan elektron, iaitu 8.8 kali 10 kuasa negatif 17 joule. Dan soalan yang terakhir, berapakah laju elektron maksimum apabila sampai ke anod? Formula yang kita nak gunakan, setengah MV kuasa 2 sama dengan EV. Kita masukkan nilai yang kita baru kira tadi dan yang kita tahu dengan E adalah 8.8 ni yang kita baru kira. Ini yang paling penting lah. EV ni adalah 8.8 kalikan dengan 2 bahagikan dengan GCM elektron punca kuasa 2. Nilai yang kamu dapat adalah 1.39 kali 10 kuasa 7 meter per second. Jadi cukup mudah penyelesaiannya dan bagaimana nak guna formula pun cukup jelas. Gabungan daripada beza keupayaan iaitu EV dan juga menggunakan prinsip keabadian tenaga, kita akan dapat setengah MV kuasa 2 dan seterusnya kita boleh mencarilah kuantiti-kuantiti yang diperlukan seperti jisim elektron, laju elektron ataupun elektron itu sendiri. Dan yang terakhir, pada muka surat 180 itu ada satu latihan mudah sebenarnya dan segala jawapan persoalan ini ada di dalam penerangan cikgu tadi. Jadi murid-murid boleh cubalah menjawab. Rujuk buku teks boleh, rujuk video cikgu balik boleh dan sebarang nota-nota lain yang kamu boleh rujuk. Jadi selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.